Baiklah, saya Farisha akan meneruskan pembentangan bagi takrifan autoriti. Autoriti merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol, perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperakui bersama. Autoriti ialah sebagai kesedaran nasional kerana ada peraturan, protokol yang perlu dipatuhi. Takrifan autoriti lahir berdasarkan dokumen dan pihak berkuasa di dalam masyarakat. Bagi takrifan harian, ia merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang diterima bersama yang tidak terikat oleh undang-undang formal tetapi lebih memaparkan dalam perbezaan itu mereka didorong dan memiliki norma yang dikongsi bersama. Harian ditentukan oleh individu, keluarga dan komuniti iaitu ia tiada peraturan yang bertulis. Harian merupakan sebagai tanggungjawab sosial dalam bentuk adab dan nilai, saling menghormati antara satu sama lain yang menjadi panduan perilaku individu. Sekian, terima kasih. Saya teruskan dengan pembentangan seterusnya. Terima kasih saudari. Seterusnya, saya Wan Nur Alisha binti Abu Bakar, pemegang kad matrik bernombor A176144 akan mengambil alih pembentangan. Peranan etika, peradaban dan tanggungjawab sosial. Definisi etika, peradaban dan tanggungjawab sosial. Etika, ilmu bukan prinsip akhlak atau moral. Prinsip moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Etika atau dalam bahasa Greek, ethics, ethikos. Contoh yang paling senang, disiplin ilmu yang membicarakan tentang apakah yang baik dan apakah yang buruk, yang manakah yang salah dan yang manakah yang benar. Di sini, etika membantu kita menilai dan mengukur sesuatu perkara. Kita akan bertanya dari mana, mengapa dan apa. Orang selalu keliru apa beza moral dan etika. Menurut Peter Biles dalam bukunya Ethics and Belief, moral dan etika selalunya mempunyai makna yang sama. Apakah faedah membezakan dari Apakah faedah membezakan di antara keduanya kerana selalunya kita gagal untuk membezakannya? Dengar molek. Moral ini praktikal, etika teoretikal, di mana etika mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral, manakala moral adalah disiplin yang dihayati oleh sesuatu masyarakat. Moral adalah bahan yang dikaji oleh etika, sementara etika pula adalah ilmu yang mengkaji moral. Apa peradaban ni dan apa pengaruhnya dalam pembangunan manusia? Peradaban bermaksud keadaan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani tamadun. Masa depan sesebuah negara bergantung kepada ketinggian ilmu yang ada pada individu atau masyarakat. Ilmu di sini menurut Dr. Amiri Amir Abdullah bermaksud ilmu yang bermanfaat dan dipraktikan. Contoh, kita belajar sesuatu dan kita praktikkan. Kemudian muncullah inovasi-inovasi baharu hasil daripada ilmu yang telah kita belajar tadi. Contoh macam dalam bidang arkitektur. Mula-mula kita belajar berteduh daripada hujan dan panas. Kemudian kita berinovasi, mereka cipta rumah tradisional lama lengkap dengan pelan pengaliran udara, tapak batu yang mengelakkan anai-anai naik ke tiang dan sebagainya. Kini sudah banyak bangunan pencakar langit yang kukuh serta berteknologi tinggi. Tanggungjawab sosial pula merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang diterima bersama yang tidak terikat oleh undang-undang formal tetapi lebih memaparkan dalam pembezaan yang mendorong dan memiliki norma yang dikongsi bersama. Maksud definisi tanggungjawab sosial akan diterangkan dengan lebih lanjut bersama rakan saya sebentar sahaja lagi. Menghayati etika dalam tanggungjawab sosial. Menghayati etika dalam menjalani kehidupan seharian memaparkan imej tanggungjawab seseorang anggota masyarakat adalah berteraskan agama, budaya dan falsafah.
Kita tahu bahawa tiada agama yang mengajak penganutnya buat jahat dan budaya sedikit sebanyak dipengaruhi oleh agama. Seperti cara pakaian, kemas ke tidak, cara layanan antara sesama tetangga dan juga beberapa perkara lain seperti disiplin dan undang-undang. Seterusnya, contoh dalaman dan luaran tanggungjawab sosial. Kita mulakan dulu contoh dalaman. Maksud dalaman ini macam lahir dalam diri kita sendiri. Naluri yang mengatakan kita perlu bantu atau kita mesti ambil tindakan ni. Contoh paling dekat adalah sifat tanggungjawab terhadap diri sendiri, di mana cara pemakaian mencerminkan peribadi seseorang. Beransur kepada nilai luaran pula. Pada pandangan saya lah, sifat luaran ini merupakan kesedaran dan tindakan salah atau betul. Aspek ini selalunya berlaku pada pemimpin atau ketua di mana mereka perlu membuat sesuatu keputusan yang akan memberikan impak sama ada pada masyarakat ataupun negara. Tindakan dan urusan pemimpin yang memerlukan sifat-sifat seperti bijaksana, berani, tidak pentingkan diri sendiri dan lain-lain. Contoh seperti Muhyiddin Yassin dan Dr. Nur Hisham dalam menangani COVID-19 ini. Setiap keputusan yang diambil telah dinilai dengan sedalam-dalamnya. Maka janganlah kita melenting seperti masyarakat yang tiada ilmu. Bersuara boleh, tetapi pastikan beretika. Sekian daripada saya serahkan slide seterusnya kepada rakan saya, Syafiq. Hai, nama saya Muhammad Syafiq Ikmal bin Ramli dan nombor matrik saya A176360. Okey, untuk definisi tanggungjawab sosial, tanggungjawab sosial ni merupakan satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pegangan yang dipegang sama ada keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Selain itu, tanggungjawab sosial ini juga merupakan keseimbangan antara peranan warga negara dan warga global yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kebajikan masyarakat yang adil serta pemeliharaan alam sekitar yang mampan. Seterusnya, terdapat 5 sejarah kemunculan prinsip tanggungjawab sosial. Prinsip tanggungjawab sosial ni lebih tertumpu kepada pekerja, di mana yang pertama, revolusi industri di barat. Revolusi industri di barat ni menyebabkan berlaku wujudnya peradaban dalam sesebuah komuniti pekerja. Yang kedua, iaitu ketamakan kapitalis. Ini adalah dengan mengejar keuntungan untuk di mana ia menyebabkan timbulnya isu penindasan ke atas golongan pekerja. Yang ketiga, iaitu tumpuan kepada hak pekerja, di mana syarikat-syarikat besar memberikan tumpuan kepada isu kecekapan dan keperluan pekerja. Yang keempat, iaitu pertubuhan organisasi. Sebuah organisasi yang tertubuh iaitu bagi menjaga kebajikan pekerja. Dan yang terakhir sekali iaitu perluasan bidang seperti pembangunan sumber, kenegaraan dan teknologi serta alam sekitar. Saya teruskan lagi dengan aras tanggungjawab sosial, di mana definisi aras tanggungjawab sosial ni adalah merupakan setiap individu boleh memiliki nilai betul dan salah tentang tindakan peribadi, dan setiap individu juga boleh mempunyai nilai betul dan salah dalam tindakan kolektif. Apa itu tindakan kolektif? Tindakan kolektif ni dia macam cita-cita dan nilai yang penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini terdiri dari kebajikan, tradisi dan istilah ni juga sering disebut dengan nilai-nilai tanggungjawab bersama. Okey, seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Batrisha binti Isna Ilyas, bernombor matrik A176651
akan membentangkan mengenai dimensi tanggungjawab sosial. Yang pertama sekali adalah kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat akan mendapat perhatian sehingga membawa kepada transformasi sosial dalam masyarakat. Yang kedua adalah tindakan yang diambil akan membawa kepada perubahan sosial dalam masyarakat, negara atau pada peringkat dunia. Terdapat beberapa contoh seperti Industrial Revolution yang agak general, revolusi industri yang dimulakan di Britain pada kurun ke-18 hingga ke-19. Seterusnya adalah contoh kedua adalah perubahan sosial, di mana terdapat perubahan pola kehidupan sosial seluruh anggota sesebuah masyarakat. Dan ia bukannya perubahan kehidupan seseorang individu atau beberapa anggota masyarakat. Ini perubahan sosial penting untuk meningkatkan kualiti dan kemajuan kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa teori perubahan sosial iaitu teori evolusi, teori kitaran, teori ekonomi, teori konflik, teori teknologi serta teori pluralisme. Seterusnya adalah contoh yang ketiga adalah gerakan reformasi yang di Malaysia, gerakan reformasi yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Contoh keempat adalah equality dan diversity, kesesamaan dan kepelbagaian di mana terdapat perpaduan dalam kepelbagaian di Malaysia. Seterusnya saya akan menerangkan tentang 4 dimensi tanggungjawab sosial, iaitu tanggungjawab sosial sebagai rakyat, tanggungjawab sosial sebagai profesional, tanggungjawab sosial dalam organisasi iaitu syarikat atau industri, tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar. Pertama sekali adalah tanggungjawab sosial sebagai rakyat, di mana ada dua iaitu tanggungjawab sosial terhadap diri sendiri dan serta tanggungjawab sosial terhadap manusia atau orang lain. Pertama sekali adalah terhadap diri sendiri iaitu peranan kita dalam ahli masyarakat yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Maksudnya kita sebagai rakyat dan ahli masyarakat perlu menjadi ejen moral. Maksud ejen moral kat sini adalah setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu melakukan sesebuah tindakan disebabkan oleh tekanan masyarakat sekeliling. Seterusnya adalah kita mestilah bertanggungjawab dan amanah dan mampu mengawal tindakan tanpa melanggar undang-undang. Di sini kita perlu bertanggungjawab serta amanah terhadap diri sendiri. Seterusnya adalah tanggungjawab sosial terhadap manusia lain, iaitu faktor yang dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan hidup dalam masyarakat, di mana manusia adalah makhluk sosial. Mereka memenuhi keperluan material dan simbolik sebagai satu kumpulan. Contohnya, kita selalu memerlukan orang lain untuk membantu dalam sesuatu pekerjaan di mana orang tersebut mempunyai kemahiran lebih tinggi daripada kita dan sebaliknya. Contohnya, dekat sekolah, manusia atau para pelajar akan hidup bermasyarakat dengan orang luar. Ini bermakna dia harus menghadapi penerimaan atau penolakan. Dalam hal ini, ia dianggap sebagai tempat yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang budaya, tapi pada masa sama nilai-nilai toleransi dan nilai hormat. Ini merujuk pada sikap seperti perpaduan. Seterusnya adalah tanggungjawab sosial sebagai profesional, iaitu pekerja. Pertama sekali, pekerja maupun majikan perlulah bertindak jujur dalam melakukan pekerjaan. Contohnya, kedua, memberi perkhidmatan yang sama tanpa mengira warna kulit, agama, fahaman politik, jantina dan status sosioekonomi. Hal ini dapat mengekalkan keharmonian negara. Seterusnya, prinsip menjaga tanggungjawab kepada pelanggan, di mana tindakan ini dapat menjaga kepercayaan pelanggan untuk terus berurusan dengan sesebuah syarikat. Seterusnya adalah tanggungjawab sosial dalam organisasi, iaitu syarikat atau industri. Idea dimensi sosial ini dikaitkan dengan kesan yang mempunyai usaha dalam masyarakat, iaitu kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan tanpa menjejaskan alam sekitar, di mana projek boleh menjadi ekonomi yang menguntungkan, tetapi ia akan berjana kepada pencemaran atau menggalakkan tabiat berbahaya. Seterusnya adalah tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar, di mana kegagalan dalam mengamalkan tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar akan membawa kepada kesan negatif, di mana keseimbangan ekosistem akan terganggu. Ini dapat dilihat dengan isu pencemaran yang masih sukar diatasi
kerana kegagalan pelbagai pihak sama ada pengguna maupun peniaga. Contohnya pembuangan sisa-sisa kimia yang menyebabkan pencemaran air atau sungai, di mana ia terdedah dengan amonia ataupun bahan cemar yang lain dari kilang-kilang. Antara kawasan yang teruk tercemar adalah di kawasan seperti Pasir Gudang iaitu Sungai Kim Kim. Nama saya Nur Zahira Syazana binti Zakaria, nombor matrik A173709. Seterusnya kita akan pergi ke kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Maksud kesedaran nasional kat sini adalah kita tahu ataupun faham mengenai bangsa sendiri, identiti dan juga kebangsaan. Contoh kat sini paling simple yang saya boleh bagi adalah dalam situasi mana kita sebagai umat Islam tahu di mana penganut agama Hindu tidak boleh memakan daging lembu. Jadi, kita sebagai umat Islam tak perlulah memaksa mereka untuk memakan daging lembu kerana ini merupakan sensitiviti agama mereka yang mesti kita elakkan supaya tidak terjadi perbalahan antara kaum yang seterusnya boleh memecah belahkan perpaduan antara rakyat di Malaysia. Manakala tanggungjawab sosial pula bermaksud suatu kewajipan pihak pengurusan organisasi dalam membuat keputusan serta mengambil tindakan yang perlu demi menjaga kebajikan dan kepentingan masyarakat serta organisasi. Di mana orang yang terlibat dalam sesebuah organisasi perlulah melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada mereka dengan sebaiknya kerana masyarakat mempercayai akan kebolehan mereka yang dilantik. Sekiranya anggota dalam sesebuah organisasi tidak bersependapat dan selalu bertelagah, maka organisasi tersebut akan menghancurkan pengurusan mereka dan seterusnya tidak mampu untuk membina sebuah masyarakat dan negara yang tersohor. Bab kata Tun Dr. Mahathir Mohamad yang saya letakkan di bahagian bawah kiri slide ini iaitu tanpa kesedaran nasional, masyarakat berupaya menjadi kucar kacir, di mana Tun Dr. Mahathir sendiri membayangkan bahawa betapa pentingnya kesedaran nasional dan tanggungjawab sosial dalam pembentukan bangsa dan negara yang cemerlang. Slide seterusnya adalah contoh kesedaran nasional yang kami nak ketengahkan adalah dalam konteks hidup bermasyarakat, di mana seperti yang kita semua tahu, ia telah menjadi salah satu daripada tuntutan naluri dan keperluan manusia sebab tiada seorang pun yang mampu hidup tanpa ditemani oleh orang lain. Macam mana kehidupan bermasyarakat ni? Kehidupan masyarakat adalah seperti hidup berjiran. Misalnya, kita tidak sombong dan bergaul dengan semua orang tanpa membezakan kekayaan harta benda. Sebab selalunya kita perasan ada sesetengah manusia yang hanya bergaul dengan orang kaya dan mengabaikan golongan miskin kerana berasa malu berkawan dengan mereka yang tidak ada harta. Dan ini adalah sikap yang perlu kita buang dalam hidup berjiran. Seterusnya adalah organisasi yang mesti ada dalam suatu kawasan perumahan untuk memudahkan aktiviti-aktiviti hidup bermasyarakat dijalankan dengan lancar. Bukan itu sahaja, bersaudara tanpa mengira bangsa dan agama juga merupakan aspek yang penting dalam hidup bermasyarakat dengan sentiasa menghormati adat agama lain. Kita di Malaysia ni hidup dalam masyarakat majmuk, di mana kita perlulah sentiasa bersatu padu dan saling tolong-menolong dalam kehidupan untuk mewujudkan suasana yang harmoni tanpa pergaduhan sesama agama ataupun kaum. Kerja kemasyarakatan pula merupakan satu kewajipan yang dituntut oleh agama Islam dan saya percaya agama lain juga menuntut penganutnya untuk sentiasa berbuat baik sesama manusia. Contoh yang saya boleh bagi kat sini adalah berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi negara kita iaitu COVID-19. Dalam konteks hidup bermasyarakat, kita perlulah mengambil berat akan jiran kita yang terkena jangkitan virus ini. Misalnya, kita menawarkan diri untuk menjaga anak mereka dan memberi makanan harian kepada jiran tersebut sepanjang tempoh kuarantin mereka bagi mengelakkan virus ini tersebar kepada orang lain dan juga untuk memudahkan urusan kuarantin mereka. Hal ini seterusnya dapat merapatkan hubungan antara jiran tetangga dan hidup saling bantu-membantu ini mampu untuk membangunkan masyarakat, seterusnya negara ke arah yang lebih baik lagi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan tentang contoh tanggungjawab sosial.
Sebelum kita pergi ke contoh-contoh, kita fahami dulu apakah yang dimaksudkan dengan tanggungjawab sosial. Okey, tanggungjawab sosial ini ditarifkan sebagai komitmen atau kewajipan individu, anggota masyarakat atau syarikat yang secara sukarela membantu dan menyumbang tidak kira dalam bentuk tenaga ataupun wang kepada masyarakat yang memerlukan atau ditimpa kesusahan. So, kita tahu bahawa pandemik COVID-19 yang melanda dunia ini sedikit sebanyak memberi kesan yang buruk kepada negara dan juga kepada rakyat, terutamanya rakyat-rakyat yang miskin. Okay. Pertama, contoh tanggungjawab sosial daripada segi individu. Kita boleh lihat pendakwa bebas Ustaz Abid Liu yang tidak asing lagi dengan masyarakat kerana selalu memberikan bantuan yang bukan sahaja kepada petugas barisan hadapan tetapi kepada rakyat-rakyat yang terkesan dengan PKP juga. Dan bantuan yang diberikan beliau diberikan tidak kira bangsa ataupun agama. Okay. Yang kedua, contoh tanggungjawab sosial daripada segi masyarakat. So, golongan profesional dan pelajar bekerjasama dalam menyiapkan pelindung pakaian dan PPE. So, dapat kita lihat dalam gambar tu, di Kota Baru, seramai 21 sukarelawan termasuk pekerja bina kesihatan yang merupakan ahli PAPISMA iaitu Pengerusi Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia, graduan perubatan daripada Universiti Al-Azhar dan Universiti Mansurah di Mesir dan juga lepasan graduan UiTM telah bekerjasama dalam menyiapkan PPE untuk petugas barisan hadapan. Dan daripada hasil kerjasama ini, lebih 10,000 pelindung muka dan 500 PPE telah dapat disiapkan untuk petugas barisan hadapan. So, seterusnya saya akan berikan kepada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dari segi kesedaran kesejahteraan dalam tanggungjawab sosial di dalam negara. Yang pertama, keluarga. Keluarga perlulah menunjukkan sempadan etika kepada anak-anak apa yang betul dan apa yang salah. Seperti pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Didikan awal daripada ibu bapa amatlah penting dalam membentuk etika anak-anak dan mendorong kepada peradaban yang baik. Seterusnya, masyarakat mengamalkan prinsip kebaikan kepada orang sekeliling. Interaksi yang baik perlulah diamalkan kerana ia merupakan asas kehidupan bermasyarakat. Wujudnya sebuah komuniti yang bertamadun apabila ia mempunyai undang-undang di mana kepelbagaian budaya dan kepercayaan turut wujud. Dan juga apabila organisasi sosial terbentuk, maka masyarakat perlulah membantu antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama ataupun fahaman politik. Pentingnya tanggungjawab sosial ini adalah untuk memelihara keharmonian dan perpaduan kaum serta mengekalkan kesejahteraan sesebuah negara. Contoh yang kita dapat lihat di dalam negara adalah kutipan dana untuk membantu petugas kesihatan dan golongan yang terjejas. Slide seterusnya adalah contoh di mana pada awal bulan Mac 2020, pasukan NGO Emirate Response and Relief telah berkolaborasi bersama syarikat Fashion Valley. Mereka melancarkan kutipan dana besar-besaran untuk membantu membeli peralatan kesihatan untuk fasiliti-fasiliti kesihatan di seluruh Malaysia. Di samping itu juga, dana tersebut digunakan untuk membantu golongan B40 yang terjejas disebabkan wabak COVID-19 ini. Kutipan dana ini menerima sambutan yang amat menggalakkan daripada rakyat Malaysia apabila kita dapat melihat dana tersebut mencecah 2.8 juta ringgit Malaysia. Di sini kita dapat lihat bahawa rakyat Malaysia sangat mementingkan tanggungjawab sosial terhadap negara dan mereka juga bekerjasama serta bersatu padu dalam mencegah
daripada wabak COVID-19 ini terus merebak. Sekian daripada saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah binti Lokman, nombor matrik A176790 akan meneruskan pembentangan untuk kesedaran kesejahteraan dalam tanggungjawab sosial luar negara. Kesedaran kesejahteraan diperlukan bagi memastikan kita mencapai kesejahteraan hidup. Yang pertama ialah alam sekitar. Semua perlu menjalankan kewajipan dalam menjaga dan memelihara alam sekitar bagi mengelakkan gangguan keseimbangan ekosistem keseluruhannya yang mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat dan juga kemerosotan habitat lain yang tinggal di bumi ini. Seterusnya, khidmat perubatan. Doktor yang dihantar ke luar negara dapat berkongsi kepakaran dengan negara lain. Ini dapat melatihkan mereka menjadi tenaga perubatan yang lebih baik. Di samping itu, struktur perubatan juga menjadi lebih holistik dan tersusun, menjadikan sektor perubatan negara lebih maju. Yang ketiga, pembiayaan beasiswa dan tenaga pengajar. Pembiayaan beasiswa membenarkan pelajar yang tidak berkemampuan mengakses pembelajaran dan penghantaran tenaga pengajar ke negara yang susah mampu menjadikan pelajar di sana belajar dengan lebih efisien dan efektif. Kesannya, pelajar-pelajar ini mampu memajukan negara mereka pada masa hadapan. Akhir sekali ialah sumbangan kewangan dan pelaburan. Sumbangan kewangan membantu negara yang menghadapi bencana, manakala pelaburan kepada negara yang memerlukan boleh dilakukan dengan melabur dalam sektor sedar pembangunan negara itu sendiri. Ini dapat menaikkan ekonomi negara tersebut dan juga mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Antara tanggungjawab sosial luar negara yang dilakukan untuk alam sekitar ialah 5 negara ASEAN bekerjasama untuk membantah serbu. Di samping itu, Malaysia menghantar 60 pegawai perubatan ke Bangladesh untuk berkhidmat kepada kem pelarian Rohingya untuk khidmat perubatan. Seterusnya, pembiayaan beasiswa dan tenaga pengajar. Terdapat program yang dianjurkan oleh negara luar di mana mereka menghantar tenaga pelajar dan juga program beasiswa yang dilakukan oleh negara luar juga. Untuk sumbangan, Mercy Malaysia telah membantu Palestin dengan menyalurkan bantuan kecemasan bernilai RM500,000. Nama saya Khosyain dan nombor matrik A176502. Saya akan meneruskan bahagian kesukarelawan. Kesukarelawan merupakan sesuatu aktiviti atau kegiatan yang dilakukan dengan rela hati dan ikhlas tanpa mengharapkan balasan dan mendapatkan keuntungan. Etika dalam perjalanan aktiviti kesukarelawanan ialah hormati privasi dan kerasaan orang lain, belajar daripada kesilapan lalu membaiki prestasi masa hadapan, tepati janji, bersikap jujur dan profesional, memberi komitmen yang tinggi dan akhirnya memelihara integriti. Contoh badan sukarelawan di Malaysia ialah Mercy Malaysia, Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM. Badan-badan sukarelawan tersebut telah menganjurkan pelbagai program untuk memberi peluang kepada rakyat untuk menyertai dan menjadi sukarelawan. Penghayatan terhadap semangat sukarelawan dalam kalangan masyarakat dapat mencapai keharmonian dan keamanan bersama. Hai, saya Nordini Nabila binti Mustafa A176183 akan membuat kesimpulan tentang tajuk pembentangan kami pada hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah nilai etika, moral dan akhlak adalah elemen yang makna untuk emosi dalaman. Yang kedua adalah memahami konsep takrifan harian dan takrifan autoriti yang akan memberi kefahaman yang wajar tentang nilai etika serta peradaban dalam konteks sosial di Malaysia. Kesimpulan yang ketiga adalah menganalisis berkaitan isu etika dan peradaban yang membantu warga Malaysia dalam mendokong tanggungjawab sosial di dalam maupun di luar negara. Dan kesimpulan yang terakhir adalah mempraktik nilai kesukarelawanan dalam kehidupan seharian adalah sumbangan kolektif yang bermakna dalam membentuk peradaban serta mencapai keharmonian masyarakat Malaysia. Sampai di sini sahajalah pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.